Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi ada saya nampak satu artikel bertajuk begini. Dan adakah anda setuju dengan artikel ini? Adakah anda setuju dengan artikel ini? Tajuknya yang terbit pada 8 Julai 2024 di Free Malaysia Today. Tajuk dia ini: bakar emosi, simpati, menangkan Perikatan Nasional. Betulkah kemenangan Perikatan Nasional ini hanya semata-mata kerana berjaya membakar emosi, berjaya mendapat simpati, menangkan Perikatan Nasional? Kempen PN yang lebih prihatin dengan kenaikan kos sara hidup dan simpati terhadap Abang Bidin yang banyak dipersendahkan memenangi hati pengundi Sungai Bakap. Anda setuju tak dengan kenyataan itu? Ini ditulis oleh seorang penulis yang sangat hebat, Hishamuddin Aun. Selesai sudah PRK Sungai Bakap. Seterusnya bersambung pula ke Nenggiri. Sudahlah banyak bercakap. Elok buat kerja dan bermuhasabah diri. Itu pantun dia. Ketika berucap di ceramah perdana untuk Perikatan Nasional PN sempena PRK Sungai Bakap pada Khamis, Hadi Awang 2 kali telah tersasul. 2 kali tersasul mengingatkan supaya keluar mengundi pada Ahad. Mengulanginya di penghujung ucapan, hadirin bersorak mengingatkannya mengundi Sabtu, Ahad dah menang dah. Dia kata, hari Sabtu mengundi, Ahad dah menang dah. Berkat doa Ahad dah menang, InsyaAllah kita menang. Sambut Presiden PAS yang mungkin lebih membayangkan harapan berbanding keyakinan untuk menang jika diambil kira kekuatan jentera pilihan raya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sepanjang 2 minggu berkempen itu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kalau kita baca kepada seterusnya, apabila direnung kembali, terfikir juga apakah kesilapan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Maun yang mengumumkan Abang Bidin memiliki kelayakan ISO 14001 disengajakan atau sebaliknya. Daripada mulainya dipersendahkan, ia mungkin menguntungkan. Tindakan berterusan PHBN yang mempertikaikan kelayakan Abang Bidin yang tidak memiliki ijazah hingga mengaibkannya berbanding Johari yang memiliki PhD mengundang simpati yang bukan sedikit kepadanya selaku pembantu pribadi adun terdahulu Nur Zamri Latif. Kempen PN yang membakar emosi rakyat pula, baik di pentas ceramah maupun kunjungan rumah ke rumah, diakui lebih berkesan untuk membangkitkan sentimen penentangan mereka terhadap kerajaan perpaduan berbanding usaha PHBN untuk menolak dakwah berkenaan dengan logik dan fakta yang kesudahannya didapati seolah-olah tidak mahu didengar oleh masyarakat setempat. Rata-rata mereka usaha mengatasi masalah bekaran air di utara Perak hingga ke Pulau Pinang dengan biaya lebih kurang 4 bilion serta pengurangan kesesakan jalan raya dengan projek pembinaan lebuh raya bertingkat di juru adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan dan tidak mempengaruhi undi mereka. Okey, bukan sedikit Menteri Kerajaan Perpaduan yang turun ke ceramah perdana, pentas ceramah itu. Antaranya Menteri Ekonomi sendiri turun padang, Menteri Pendidikan turun padang. Lepas tu masing-masing mengetahui jentera PHBN sepanjang kempen PRK berkenaan. Tidak ketinggalan, Menteri Dalam Negeri turut hadir juga. Menteri Digital turut hadir, Sumber Manusia turut hadir, Menteri Pertanian turut hadir dan banyak lagi lah turun hadir. Lepas itu tak tahulah keputusan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak turun berkempen seperti pada PRK Kuala Kubu Baru pada 11 Mei yang lalu. Satu kerugian buat PHBN kali ini, tapi senarai penceramah yang ditampilkan gabungan itu sebenarnya sudah cukup untuk memberi pencerahan sejelas-jelasnya. Cuma pengundi Sungai Bakap seperti sudah menetapkan dari awal lagi hanya mau mendengar apa yang mereka suka nak dengar. Jadi panjang dia punya artikel, anda boleh baca artikel ini di FMT, dan artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT dan tidak mewakili juga channel The Twin TV. Saya bacakan
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ramai yang bertanya-tanya kepada saya, apa seterusnya yang telah terjadi kepada kes-kes yang melibatkan orang-orang besar di dalam Bersatu yang berkaitan dengan banyak dana ketika Perikatan Nasional Memerintah Negara Malaysia. Dan akhirnya hari ini Adam Radlan memfailkan representasi tuduhan rasuah dan ubah wang haram. Peguam Rajan Navaratnam memaklumkan hakim bagi Mahkamah Session representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu untuk Segambut, iaitu Adam Radlan Adam Muhammad, telah mengemukakan satu representasi kepada Jabatan Peguam Negara berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan projek Jana Wibawa yang dihadapinya. Peguam iaitu Rajan Navaratnam yang mewakili Adam Radlan 43 tahun memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Session iaitu Suzana Hussein bahawa representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang agak mengejutkan bila Ketua Bahagian Bersatu Segambut ini nampaknya telah pun dikenakan hukuman, dikenakan pertuduhan berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan projek Jana Wibawa. Ini pada ketika siapa memerintah, ketika Muhyiddin Yassin jadi pemerintah. Okey. Tetapi walaupun begitu, ingat di Malaysia kita ada undang-undang. Seseorang belum lagi bersalah sehingga mahkamah mengatakan, undang-undang mengatakan dia bersalah. Jadi untuk kes ini dia belum bersalah, tetapi disahkan dia ada 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Hebat betul pada ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Macam kita pernah ingat dulu, ada seorang juga yang macam begini juga, pihak pendakwaan memerlukan masa sebulan untuk meneliti dan mengkaji representasi yang dikemukakan oleh anak guam kami. Oleh itu kami mohon penangguhan perbicaraan kes yang ditetapkan pada bulan ini, kata peguam itu. Beliau berkata demikian selepas saksi pendakwaan yang pertama selesai memberikan keterangan perbicaraan untuk kes Adam Radlan yang berdepan 5 pertuduhan rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. 5 rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh mengesahkan telah menerima representasi yang telah dihantar pihak pembelaan pada 5 Julai dan memerlukan masa sebulan untuk meneliti serta mengkaji representasi selain tidak membantah penangguhan perbicaraan kes. Suzana menetapkan pada 6 Ogos ini untuk keputusan representasi. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apa yang bakal terjadi sekiranya beliau, orang besar Bersatu ini didapati bersalah? Pertama, dia boleh dikenakan dihukum di bawah Seksyen 24/1 Akta yang sama, iaitu Seksyen semua pertuduhan itu mengikut Seksyen 16/A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jadi boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai sopan atau RM10,000 Malaysia mana-mana yang lebih tinggi. Kita tunggu siang keputusannya nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kekalahan di Sungai Bakap menyebabkan banyak orang berpendapat. Salah satunya ada satu artikel yang saya baca, sokongan kepada kerajaan akan boleh akan berlaku terus merundum kerana keputusan-keputusan yang diambil oleh kerajaan yang tak populis. Yang tak populis ini maksudnya ialah seperti menaikkan mewujudkan dasar minyak bersubsidi untuk diesel yang baru diumumkan.
Lepas itu tentang cukai dan sebagainya. Itu yang tidak populis. Jadi pada pendapat anda, terutamanya yang penyokong-penyokong PHPN, memang benarkah keadaan ini berlaku dan patutkah, perlukah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, untuk mengumumkan, menarik semula dasar dasar yang tidak populis ini, keputusan-keputusan yang tidak populis, tidak popular, tidak diseronokkan, tidak disukai oleh rakyat ini. Sebenarnya pada pendapat saya, bukan semua rakyat terkesan. Yang terkesan itu adalah orang-orang yang kaya saja. Sebab untuk orang-orang yang tidak kaya, kita tetap akan mendapat subsidi daripada kerajaan, iaitu dengan bantuan daripada kerajaan untuk mengimbangi kenaikan harga itu. Adakah kerajaan perlu untuk membatalkan semua itu? Pada pendapat saya, tidak perlu. Tidak perlu, kerana akhirnya satu hari nanti, 10-15 tahun akan datang, semua orang akan mendapati bahawa keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah keputusan yang menyelamatkan negara Malaysia, yang dapat menyelamatkan negara Malaysia, dan bukan hanya untuk menjaga pungkok, menjaga buntut supaya terus dapat duduk di kerusi empuk Perdana Menteri, kerusi empuk MP dan sebagainya. Ada peribahasa bilang, biarku menjadi lilin yang dibakar memberikan cahaya. Jadi itulah keputusan-keputusan yang tidak populis ini, walaupun sekarang kelihatan seperti tidak bagus, tapi percayalah, 15 tahun dari sekarang rakyat akan mulai mengingat bahawa ini antara keputusan yang berani, yang menyelamatkan negara Malaysia. Jadi antara lain juga ialah keputusan tidak populis daripada PKR, PH lah secara keseluruhan, yang mengambil keputusan bekerjasama dengan Zahid Hamidi dan terutamanya Zahid Hamidi, yang mana diketahui memang ada kes mahkamah. Jadi itu memang tidak populis juga. Adakah ini juga telah menyebabkan pengundi-pengundi tegar, penyokong-penyokong tegar Pakatan Harapan juga mulai meragui dan tidak lagi terlalu tegar, tidak lagi menyokong apapun keadaan kepada Pakatan Harapan ini? Adakah perlu untuk PH melepaskan diri daripada kerjasama dengan Barisan Nasional yang dianggap sudah runtuh, sudah hancur berkecai dan tidak kuat lagi lah? Bukan macam dulu, letak kayu pun boleh menang. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selepas PRK Sungai Bakap, adakah UMNO benar-benar akan keluar daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Madani ini? Adakah memang benar berita kabar angin, cerita Mat Jenin, cerita Tok Kadok dan juga ramalan Nenek Kebayan mengatakan bahawa Barisan Nasional bersama dengan puluhan MP-nya akan keluar daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional ini kerana hasil daripada kekecewaan, kerana kalahnya Barisan Nasional, kalahnya Pakatan Harapan, kalahnya Kerajaan Madani di Sungai Bakap. Sebelum ini ada video yang saya buat. Adakah memang benar itu akan jadi kenyataan pada ketika ini? Adakah memang benar bahawa semua
MP dalam UMNO akan keluar daripada kerajaan Madani kerana kekecewaan ini. Adakah mereka tiba-tiba sedar bahawa mereka sepatutnya berada di tempat yang lain, bukan di kerajaan Madani? Kerana mereka tidak membawa sebarang impak, mereka tidak membawa sebarang kelebihan, mereka tidak pun membawa sebarang kebaikan yang boleh membawa kemenangan kepada kerajaan Madani Pakatan Harapan ini. Adakah Zahid Hamidi benar-benar akan bersama dengan Tok Matasan untuk membawa UMNO keluar daripada kerajaan Madani? Benarkah ini bakal berlaku? Okey, baik. Jawapan saya ialah tidak mungkin berlaku buat masa ini. Kerana kekalahan ini bukan disebabkan juga oleh UMNO. Tidak ada disebabkan oleh UMNO, walaupun kemungkinan besar pengundi-pengundi tradisi UMNO, pengundi-pengundi tradisi UMNO yang dulu tidak mengundi Pakatan Harapan, tetapi sama ada mereka tidak keluar mengundi ataupun mengundi Perikatan Nasional seperti yang berlaku pada PRU yang lalu. Seterusnya ialah kekalahan ini haruslah dikongsi bersama. Maksudnya tidaklah boleh dikatakan ini adalah punca utama adalah kerana ada UMNO di dalam kerajaan. Ada UMNO dalam kerajaan. Jadi tidak bolehlah kita kata kerana itu UMNO perlu mengambil tanggungjawab, mengambil kebertanggungjawaban dengan kekalahan dan letak jawatan keluar daripada kerajaan ini. Tidak. Tetapi kalau memang betul UMNO mau keluar pun tiada masalah juga. Buktinya ialah sama ada UMNO ada atau tiada dalam kerajaan, kalau kalah tetap kalah juga, kalau menang tetap menang juga, ya. Jadi itu tidak membawa terlalu besar dia punya impact kalau UMNO keluar pun daripada kerajaan Madani ini. Okey, apapun kita harap janganlah keluar daripada kerajaan ini. UMNO janganlah keluar daripada kerajaan supaya kestabilan politik di Malaysia dapat dikekalkan sekurang-kurangnya. Selesailah panggal ini. Biarlah kalau mau tumbang pun biar tumbang pada pilihan raya, bukan tumbang pada tebuk-tebuk atap, pada pintu belakang, pada macam-macam pengkhianatan dan sebagainya. Itu tidak seronoklah. Okey, bertahanlah. Ada 3 tahun lagi, paling lama pun 3 tahun lagi untuk kita tukar balik kerajaan ini kalau perlu. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Ramai yang bertanya-tanya kepada saya, apa seterusnya yang telah terjadi kepada kes-kes yang melibatkan orang-orang besar di dalam Bersatu yang berkaitan dengan banyak dana ketika Perikatan Nasional memerintah negara Malaysia. Dan akhirnya hari ini Adam Radlan memfailkan representasi tuduhan rasuah dan ubah wang haram. Peguam Rajan Navaratnam memaklumkan hakim bagi Mahkamah Session representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu untuk Segambut, iaitu Adam Radlan Adam Muhammad, telah mengemukakan satu representasi kepada Jabatan Peguam Negara berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan projek Jana Wibawa yang dihadapinya. Peguam iaitu Rajan Navaratnam yang mewakili Adam Radlan 43 tahun memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Session iaitu Suzana Hussein bahawa representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang agak mengejutkan bila Ketua Bahagian Bersatu Segambut ini nampaknya telah pun dikenakan hukuman, dikenakan pertuduhan berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram.
berkaitan dengan projek Jana Wibawa. Ini pada ketika siapa memerintah, ketika Muhyiddin Yassin jadi pemerintah. Nah, okey. Tetapi walaupun begitu, ingat di Malaysia kita ada undang-undang. Seseorang belum lagi bersalah sehingga mahkamah mengatakan, undang-undang mengatakan dia bersalah. Jadi untuk kes ini dia belum bersalah, tetapi ya disahkan dia ada 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Hebat betul pada ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Macam kita pernah ingat dulu, ada seorang juga yang macam begini juga. Pihak pendakwaan memerlukan masa sebulan untuk meneliti dan mengkaji representasi yang dikemukakan oleh anak guam kami. Oleh itu kami mohon penangguhan perbicaraan kes yang ditetapkan pada bulan ini, kata peguam itu. Beliau berkata demikian selepas saksi pendakwaan yang pertama selesai memberikan keterangan perbicaraan untuk kes Adam Radlan yang berdepan 5 pertuduhan rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. 5 rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. Huyo. Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh mengesahkan telah menerima representasi yang telah dihantar pihak pembelaan pada 5 Julai dan memerlukan masa sebulan untuk meneliti serta mengkaji representasi selain tidak membantah penangguhan perbicaraan kes. Susana menetapkan pada 6 Ogos ini untuk keputusan representasi. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apa yang bakal terjadi sekiranya beliau, orang besar bersatu ini didapati bersalah? Pertama, dia boleh dikenakan dihukum di bawah Seksyen 24/1 Akta yang sama, iaitu Seksyen semua pertuduhan itu mengikut Seksyen 16/A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jadi boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai sopan atau RM10,000 Malaysia, mana-mana yang lebih tinggi. Kita tunggu siang keputusannya nanti. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Saya ada 2 soalan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh WhatsApp pula, boleh balas di ruangan komen. Soalan yang pertama, kalau pilihan raya umum diadakan pada bulan September, contoh andai kata tiba-tiba bubar parlimen kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, kononnya saja, walaupun tidak mungkin berlaku, tapi konon sajalah, kita anggap konon sajalah. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tumbang kerana kehilangan majoriti di Dewan Rakyat. Kalau pilihan raya diadakan pada bulan September, katakanlah, pada pendapat anda siapa yang bakal menang dalam pilihan raya itu? Adakah tetap akan menang oleh Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional atau Barisan Nasional? Patutkah Barisan Nasional berpisah daripada Pakatan Harapan? Patutkah UMNO untuk mencuba nasib sekali lagi untuk bertanding secara gentleman, iaitu secara solo, tidak mengharapkan mana-mana gabungan lain kecuali Barisan Nasional sahaja? Siapa yang bakal menang? Adakah Perikatan Nasional yang bakal menang dengan bergaya sekali lagi? Dan soalan kedua, ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kalaupun tiba-tibalah Pakatan Harapan kalah, Perikatan Nasional menang, soalan kedua ialah siapa yang layak untuk jadi Perdana Menteri Malaysia untuk menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Itulah masalahnya sebenarnya. Masalah paling besar ialah siapa yang layak untuk ganti Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri. Adakah Hadi Awang? Tapi Muhyiddin setujukah? Adakah Dr. Samsuri?
si Besar Terengganu. Tapi Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali setuju kah kalau PAS yang memerintah? Inilah persoalan paling besar. Persoalan paling besar sebenarnya ialah bukan menang kalah, tapi siapa yang boleh jadi Perdana Menteri. Soalan seterusnya ialah masihkah PAS mahu Muhyiddin jadi Perdana Menteri? Sanggupkah PAS untuk menjadi, sekali lagi, menjadi parti paling banyak menang, tapi akhirnya parti yang tidak pernah jadi kerajaan Perdana Menterinya daripada parti itu? Maukah? Okey, jadi tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Siapa sebenarnya yang boleh jadi Perdana Menteri? Muhyiddin Yassin pun rasanya PAS sudah tidak mau jadi Perdana Menterinya Muhyiddin Yassin. Takkanlah Mahathir pula. Mahathir langsung tidak sudah kaki. Sebab dia bukan MP, kecuali dia menang lah. Tapi baru-baru ini pilihan raya kalah teruk habis Mahathir. Jadi siapa yang layak untuk ganti Datuk Seri Anwar Ibrahim? Yang saya nampak tiada lah. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ramai yang bertanya-tanya kepada saya, apa seterusnya yang telah terjadi kepada kes-kes yang melibatkan orang-orang besar di dalam Bersatu yang berkaitan dengan banyak dana ketika Perikatan Nasional memerintah negara Malaysia. Dan akhirnya hari ini Adam Radlan memfailkan representasi tuduhan rasuah dan ubah wang haram. Peguam Rajan Navaratnam memaklumkan hakim bagi Mahkamah Session representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu untuk Segambut, iaitu Adam Radlan Adam Muhammad, telah mengemukakan satu representasi kepada Jabatan Peguam Negara berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan projek Jana Wibawa yang dihadapinya. Peguam iaitu Rajan Navaratnam yang mewakili Adam Radlan 43 tahun memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Session iaitu Suzana Hussein bahawa representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang agak mengejutkan bila Ketua Bahagian Bersatu Segambut ini nampaknya telah pun dikenakan hukuman, dikenakan pertuduhan berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan projek Jana Wibawa. Ini pada ketika siapa memerintah? Ketika Muhyiddin Yassin jadi pemerintah. Tetapi walaupun begitu, ingat di Malaysia kita ada undang-undang. Seseorang belum lagi bersalah sehingga mahkamah mengatakan, undang-undang mengatakan dia bersalah. Jadi untuk kes ini dia belum bersalah, tetapi disahkan dia ada 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Hebat betul pada ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Macam kita pernah ingat dulu, ada seorang juga yang macam begini juga. Pihak pendakwaan memerlukan masa sebulan untuk meneliti dan mengkaji representasi yang dikemukakan oleh anak guam kami. Oleh itu kami mohon penangguhan perbicaraan kes yang ditetapkan pada bulan ini, kata peguam itu. Beliau berkata demikian selepas saksi pendakwaan yang pertama selesai memberikan keterangan perbicaraan untuk kes Adam Radlan yang berdepan 5 pertuduhan rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. 5 rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh mengesahkan telah menerima representasi yang telah dihantar pihak pembelaan pada 5 Julai dan memerlukan masa sebulan untuk meneliti serta mengkaji representasi selain tidak membantah penangguhan perbicaraan kes. Suzana menetapkan pada 6 Ogos ini untuk keputusan representasi. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apa yang bakal terjadi sekiranya
sekiranya beliau, ya, orang besar bersatu ini didapati bersalah. Pertama, dia boleh dikenakan dihukum di bawah Seksyen 24/1 Akta yang sama, iaitu Seksyen semua pertuduhan itu mengikut Seksyen 16/E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jadi boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai sopan atau RM10,000 Malaysia, mana-mana yang lebih tinggi. Kita tunggu siang keputusannya nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.